Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, ampun segala dosa-dosa kita. Dah masuk tahun baru 2024 ya. Betul ya. Macam mana sekalipun kita syukur pada Allah Ta'ala dipanjangkan umur. Kita syukur pada Allah Ta'ala masuk tahun baru dalam keadaan aman, damai dan tenteram. Walaupun macam-macam ujian berlaku di sana dan di sini. Dan dengan masuknya tahun baru ni, kita bukan celebrate lah. Tapi apa pun mengenai waktu menjadi satu peringatan bagi kita. Walau waktu pagi, walau waktu petang, ini kan pula bertukar kalender. Ini kan pula bertukar kalender ya. Menunjukkan apa yang dijanji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut oleh Rasulullah tentang perkara-perkara akhir zaman sudah semakin dekat, sudah semakin dekat. Di antara perkara yang kita takuti akhir zaman nombor satu ialah diri kita sendiri. Rohani kita sendiri, itu yang awal mula kita takuti. Akhlak kita, tingkah laku kita, iman kita, ya Allah, dengan nafsu kita, godaan makin banyak, kepayahan makin banyak. Kita pulaknya makin nak tak biasa dengan susah, makin nak relax, makin nak mewah, makin nak kenyang, makin nak Allah, Allah, Allah. Itu yang kita paling takut sekali ialah diri kita sendiri, nafsu kita, itu yang pertama. Kemudian di antara yang kita takut lagi, fenomena alam. Sudah tentu akan berlaku banyak kemarau, akan berlaku perkara-perkara yang gempa bumi dan seumpamanya itu pasti berlaku. Setengah-tengah negeri dah berlaku. Tempat kita pun dah berlaku banjir-banjir yang tak macam biasa, ya, kemarau yang tak macam biasa pun sudah berlaku. Lagi kita takuti dua perkara lagi, iaitu daripada orang-orang sesama kita, itu namanya fitnah. Kalau sesama kita itu namanya fitnah, kalau dengan kufar itu namanya perang. Sesama kita itu namanya fitnah, akan berlaku kedengkian banyak-banyak, akan berlaku berbagai-bagai, bahkan akan berlaku, nanti Nabi akan mengatakan ini akan berlaku ya, sama ada kita jumpa ataupun tak jumpa, pasti akan berlaku. Pokoknya makin dekat. Nanti Nabi mengatakan sepupu kita sendiri datang nak bunuh kita, saudara mara kita sendiri datang nak bunuh kita, jiran kita sendiri datang nak bunuh kita. Oh, saya duduk bagus, alhamdulillah, kawasan saya kejiranan semua Muslim belaka. Bukan Muslim belaka, saudara, tu anak makna saya, tu anak mak andak saya. Allah, semuanya ya, nanti akan berlaku perkara begitu ya. Dan yang penghabisan kita takut ialah tentang yang kufar punya. Sebetulnya yang dua yang kemudian ini kita tak begitu cemas sangat tu. Yang kita kena jaga yang dua yang pertama ini. Nombor satu, nafsu kita kalau kita dapat jaga, akhlak kita dapat jaga, iman kita dapat kuat dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu, dengan kehendak Allah Taala sudah tentu kita jaga. Walau apa belum berlaku yang tiga ini, bencana alam baik, fitnah baik, dan apa segala gangguan daripada kufar baik, semuanya itu kita akan dapat bertahan. Tentang fenomena alam, tahanlah, mohon sabar dari sekarang, dah mula sifat qanaah, dah mula siapkan benda-benda natural. Kalau boleh ada tempat yang ada perigi, hidupkan balik. Kalau ada tempat-tempat dia biasa-biasa, sebabnya kita latihan ini, pakai lampu minyak, nak try tengok kalau betul-betul laku tak gelap gelita kita, harapkan bateri berapa lama boleh tahan. Ya, kita dah mula latih, dah mula balik asal, dia tak putus. Tentang jaga, tentang kalau berlaku gelap, berlaku tak ada elektrik berapa, apa nombor satu nak kena jaga, tentang ibadat kita lah. Sembahyang kita dah boleh simpan jadual sembahyang, tuan-tuan sekalian, print. Jangan harapkan internet, jangan harapkan handphone. Kalau ada ya bagus, kalau tak ada kita macam mana nak sembahyang. Lagi kalaulah takdir berlaku nuclear war, kalau takdir alam akan gelap selama berapa tahun, diselubungi asap, tak nampak matahari. Manakala tidak, Nabi bilang kalau Dajjal keluar, hari pertama dia macam setahun, hari kedua macam sebulan, hari ketiga macam seminggu. Ketika itu ulama mengatakan sembahyang ikut jadual. Kenapa ya? Tak nampak matahari ke? Harus tak nampak matahari. Kerana apa? Diselubungi asap. Nabi mengatakan akan berlaku perang yang begitu dahsyat sekali, sehingga burung terbang pun jatuh, maknanya menjejas udara, atmosfer, menjejas begitu. Baik, jadi kita kalau jaga kita, iman kita, berlaku fenomena malam. Kalau kita lapar, ya tasbih jadi makanan kita. Subhanallah, kenyang. Tapi aku dah tasbih pun tak kenyang juga, maknanya nak matilah. Ngadap Allah Ta'ala, masuk barzakh. Redha dengan ketentuan Allah SWT. Selagi masih ada umur, selagi itu makan dapat supply, dapat kenyang, dapat rasa, walaupun dengan tasbih saja lebih kenyang lagi. Baik, tentang orang-orang yang jahat, tuan-tuan sekalian, dua-dua pihak,
daripada di kalangan mujrim dan juga daripada orang kufar. Mujrim tu orang-orang jahat walaupun masih Islam ya. Ya Allah berlindung. Yang ini yang kita paling takut sekali ialah kita jadi di kalangan mereka. Kita tanpa kita sedar jadi kaki tangan mereka. Kita tanpa kita sedar kita menganggukkan mereka. Itu yang paling kita takut. Tentang kejahatan mereka, tentang tipu daya mereka, kita tak bimbang sangat tahu sebetulnya. Bahkan boleh dikatakan tak perlu bimbang langsung. Ya, kerana segala Allah Ta'ala menyebutkan, Allah Ta'ala mengetahui musuh-musuh kita dan itu cukup untuk Allah Ta'ala handle. Dan jangan kita sangka orang jahat boleh jahat sendiri. Mereka tu pun makhluk Allah. Baik yang Muslim, baik yang non-Muslim, baik yang Muslim yang sekongkol dengan non-Muslim, di mana tempat, di mana zaman, sama ada sudah ada ataupun belum ada, ketahuilah semua orang jahat itu, mind mereka, akal mereka, otak yang mereka berfikir dengan dia, bahkan ilham mereka itu pun semuanya dengan tulisan takdir Allah tak terlepas. Jadi yang mereka fikir, aku nak buat apa tentang orang Islam, aku nak bikin apa tentang orang Melayu, aku nak bikin apa tentang umat ini, aku cuba nak begini, aku nak segala itu from Allah Ta'ala tau, actually. Dan mereka diingatkan Allah Ta'ala tak tahu, orang tak tahu. Itu Allah yang kasih engkau. Kenapa Allah beri mereka? Itu namanya disesatkan Allah Ta'ala. Siapa yang disesatkan Allah Ta'ala tak akan dapat hidayat. Orang-orang mukmin akan dapat hidayat macam mana nak sembahyang, macam mana nak bangun malam. Mereka mereka itu bukan hidayat, mereka didapatkan satu buah fikiran yang untuk sebetulnya merosakkan siapa? Diri mereka sendiri. Segala akal mereka tu pun, otak mereka tu pun dari Allah tau. Dari Allah Ta'ala. Dapat plan ini, plan ini. Orang tak tahu. Allah tahu. Allah yang taruhkan engkau untuk engkau binasa tau. Itu kiranya racun yang dimasukkan Allah dalam otakmu kerana kau derhaka. Allah Ta'ala jadikan kau jadi bahan jahat dalam umat. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka dibilang boleh buat itu, boleh buat ini, boleh buat ini, buat itu. Dia tak tahu semua itu dari Allah, diplan oleh Allah. Dan satu langkah mereka berjaya menghampirkan satu langkah kepada kebinasaan mereka. Satu langkah mereka berjaya maka sampaikan satu kebinasaan mereka. Akal mereka, otak mereka pun dari Allah tahu. Jangan sangka Allah Ta'ala nak inputkan something yang boleh binasakan orang-orang kekasih-kekasihnya dan orang-orang beriman kepadanya. Bahkan akan membinasakan senjata makan tuan sendiri nanti. Mereka ditipu oleh Allah Ta'ala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat perdayaan. Allah pun buat perdayaan terhadap diri mereka. Mereka tak sedar. Mereka tak sedar umpan Allah dalam diri mereka. Idea-idea mereka tu umpan Allah untuk binasakan mereka. Sebab itu kita bilang tentang orang-orang yang jahat, orang-orang kufar, baik orang-orang Islam yang yang bersekongkol dengan mereka, baik akan ramai nanti, akan ramai ya. Tak tahu sudah ada ke tidak berlindung sama Allah Ta'ala. Itu semua kita tak bimbang sangat ya. Yang kita sangat bimbang, aku ni macam mana, aku ni di antara mereka ke belum, aku ni senyap-senyap rupanya spot mereka dalam hati aku, sikap macam mereka, suka macam mereka, minat macam mereka, sebahagian daripada mereka. Allah berlindung sama Allah Ta'ala. Walau macam mana sekalipun, waktunya sudah semakin hampir dekat. Dah bukan waktu untuk relax. Kalau tahun-tahun lepas, kita relax, kita tenteram, kita apa semua, kita semua. Kemudian Allah Ta'ala uji kita dengan COVID, satu macam punya terperanjat kita. Sekarang tak boleh tidak. Sekarang kita dah waktu dah begini, umur kita pun dah tua. Kalender pun dah makin naik, makin tambah lagi. Sekarang dah tak boleh tidak. Tak boleh tidak. Baca Quran kena hari-hari. Majlis-majlis ilmu menginsafkan diri kita pada Allah Ta'ala. Dah tak boleh tinggal-tinggal lagi. Bangun malam dah tak boleh tinggal lagi. Mesti bangun malam paling-paling tidak. Tiap-tiap malam paling-paling tidak 1 rakaat kata Rasulullah. 1 rakaat paling-paling tidak. Bangun malam tak boleh. Paksakan yang tak pernah bangun malam. Yang tak pernah bangun malam, paksakan diri kita. Nanti satu masa nanti kau tak terbangun malam, kau tak terbangun siang pun. Kalau dah sampai dah huru-hara berlaku, kau tengok orang Palestin, boleh terbangun, boleh tertidur malam. Yang kata tidur siang, tidur malam pun tak tahu boleh ke tak boleh. Kita dari sini, kalau kita betul kasihani saudara kita, kita sama-sama berjiwa macam mereka di sini. Mereka munajat malam, manggil Allah, kita pun munajat. Cuma bezanya mereka munajat, mereka seru dalam keadaan mereka derita. Kita seru dalam keadaan kita masih dalam sentosa. Tapi kita seru sama-sama mohon. Bangun malam dah tak boleh tinggal lagi. Puasa sunat kalau boleh ditambah. Paling-paling 3 hari 1 bulan tu jangan miss. Every month asyik miss saja apa ni. Asli beriman orang semua puasa, kita diam-diam, memang tak ada orang tahu, memang tak berdosa. Tapi apa ni, kau ingat umur kau lagi panjang lagi, asyik miss every month, miss 3 hari saja 1 bulan, 3 hari saja, itu minimum punya puasa sunat. Asyik miss, asyik tak puasa, besok bolehlah puasa. Sampai hujung bulan pun tak puasa juga, sampai bulan lagi 1 pun tak juga. Ajal tak tahu sampai. Tahu-tahu datang perang dunia ke apa, dah macam mana lagi ketika itu.
Allah, tak biasa dengan lapar, tak biasa dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa sunat dah tak boleh tidak, kemudian baca Quran tak boleh tidak, semua tu penyuluh hati. Damping ulama tak boleh tidak, elakkan fitnah. Satu lagi di antara apa yang cara yang apa berkesan sangat kita perlukan, taat pada ulul amri. Bahkan akhir zaman banyak orang sangka derhaka dengan ulul amri itulah selamat. Itu kita tentang, kita nak tegakkan kebenaran, nak itu semua begitu begini. Oh, tidak. Walaupun Nabi bilang kalau yang takbir kita sekali dah satu di sebuah tempat, di sebuah negeri atau sebuah negara, pemimpinnya zalim sekalipun, tetap wajib taat. Ambil dia dihandle oleh Allah Ta'ala. Kitanya taat, kita selamat. Kita taat. Kalau pemimpin ulul amrinya adil sekalipun, kita tak taat pun tak guna. Kita tak guna. Kita kalau dia zalim sekalipun, kalau ada ulul amri di satu tempat yang zalim sekalipun, kitanya taat, manfaat besar bagi diri kita. Manfaat besar bagi kita. Rahmat Allah Ta'ala akan datang, bantuan Allah Ta'ala akan datang. Itu yang banyak orang tak sangka. Orang sangka akhir zaman nak lawan, nak bidas. No. Taruhlah satu tempat, di satu negara dapat satu ulul amri yang zalim, yang sekongkol dengan orang kafir sekalipun, namun timbulkan fitnah dalam umat, tak boleh. Lindung, elak, diam saja, patuh mohon pada Allah Ta'ala sahaja. Kita katakan tadi kan, kalau sampai jiran kita datang nak bunuh kita, sepupu kita datang bunuh kita pun tidak, kalau takdir sesuatu tempat tu ulul amrinya pulanya nak mengkhianati rakyatnya, serah sama Rabbul Alamin ada. Dia tak ke mana sekalipun, tak boleh tidak. Itu kita sebelah pihak kita kena taat, tak boleh tidak. Itu paling safe. Dan bukan kalaulah di tempat sebuah negara betul-betul lah ulul amrinya menganiaya akan rakyatnya sekalipun, umpamanya Allah ada, bahagian rakyat tetap taat, tak boleh tidak. Makin kecoh, makin mencepatkan semaraknya fitnah. Kalau orang makin gobar dan juga berkobar-kobar dengan begitu begini, biar kalau nak jahat satu pihak, jangan dua-dua pihak. Begitu ya. Ya, jangan ikut. Sebab itu kita bilang, ajak kebatilan tak boleh ikut. Kalau umpamanya sebuah negara, ulul amrinya ajak kebatilan, yang kebatilan tak ikut, sebab itu elak. Kita bilang, elak. Nentang dengan nyata, nentang dengan berontak, tu tak jauh sekali. Apatah lagi dengan itu semua tu tak boleh. Kalau kita tengok benda tu umpamanya diajakkan orang kebatilan, iman hak Allah. Bukan tak boleh ikut, tak perlu ikut pun. Tak perlu ikut sekalipun. Macam mana kau sampai ditindas, ditikam, mati syahid, dah habis cerita. Itu saja ya. Tapi melibatkan diri dalam gobarkan fitnah, tu jauh lagi besar. Inilah di antara panduan kita masuk tahun baru 2024 ini. Wallahu alam. Kalau Allah Ta'ala berkehendak lebih makmur, lebih tenang, Allah punya berkuasa. Bermakna masih ditangguhkan Allah Ta'ala perkara akhir zaman itu. Takdir betul sampai waktu ini, tak boleh tidak, mesti kena sedia. Nabi dah sebut dan ulama dah congak, ulama faham, mereka dah congak, mereka dah nampak segala tanda-tandanya. Siap saja. Sekali kita tunggu, akhir zaman nuklear belum juga, kawan pun tak ada. Tak tahu kita kiamat kita sendiri, tak perlu siap-siap ke? Perlu siap-siap juga, itu lagi penting. Kiamat diri kita sendiri tu lagi perlu kita jaga, perlu kita penting. Jangan kita sangka ini setakat menakut-nakutkan, wal-walah apa semua, entah ya entah tidak, mati kita ya ke tidak, mati kita confirm ya. Tentang akhirat ini, tentang akhir zaman memang ya, cuma waktunya kita tak tahu. Tentang mati kita personal diri sendiri, itu memang confirm dan memang ya. Memang kalau tak ada perang dunia, tak ada perang apa sekalipun, berapa banyak yang dah mati, jangan kita sangka macam masih tenang lagi. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang
dan keluarga bersama